ramai juga sebenarnya guru termasuk teacher sekali tak perasan ni. Proses dengan keadaan adalah perkara yang berbeza. Okey, proses dan juga keadaan ialah perkara yang berbeza. Dan ini akan masalah akan dihadapi bila pelajar menerangkan contoh dia kata kalau di dalam larutan hipotonik kamu kata sel meletus kan. Kalau ada soalan tentang perbandingan. Sel meletus dalam larutan hipotonik. Okey, tiba bila dalam sel tumbuhan pula kamu kata sel apa? Sel mengalami plasmolisis. Contohnya. Plasmolisis ialah proses. Meletus ialah keadaan. Okey? Kita ulang balik. Sel darah merah meletus dalam larutan hipotonik manakala sel tumbuhan mengalami plasmolisis. Kamu cakap dalam jawapan. Contoh jawapan lah ni. Okey? Jadi tiada markah sebab meletus ialah keadaan. Okey? Kemudian plasmolisis ialah proses. So tak ada link antara perbandingan yang kamu buat, tak ada markah. So benda ni kena hati-hati. Ya. So ada siapa yang willing untuk jawab soalan nombor 2? Yang ni guna mic. Oh, recording. Record. Siapa record tu? Terima kasih. Ada siapa-siapa nak cuba jawab 2 markah je? Teacher terus bagi berapa markah kamu dapat. Cepat. Siapa nak jawab? Jawapannya proses hemolisis. Okey. Hemolisis digunakan sel darah merah yang pecah. Lisis sel berlaku kerana membran plasma adalah terlalu nipis untuk menekan tekanan osmosis yang tinggi dalam sel. Okey, terangkan proses yang berlaku dalam ni. Poin yang kedua tadi apa? Wani? Lisis sel berlaku secara membran plasma adalah terlalu nipis untuk menekan tekanan osmosis yang tinggi dalam sel. Sebelumnya? Hemolisis digunakan untuk sel darah merah yang pecah. Okey. Ada poinnya yang kat situ. Pertama ialah sel mengalami hemolisis. Tu dapat markah. Sebab apa? Itu ialah proses. Faham? Okey. Itu ialah proses. Apa yang kamu nak terangkan ialah kenapa dia mengalami hemolisis ataupun bagaimana dia mengalami hemolisis. Siapa yang jawab bahasa Inggeris? Hemolysis occurs in cell. Kemudian, ini yang menyebabkan hemolisis itu berlaku. Air meresap masuk ke dalam sel secara osmosis. Okey, ini sangat digalakkan untuk jawab bahagian larutan ni. Secara osmosis itu akan dapat 1 markah. Rugi kalau kamu tak jawab. Okey. Seterusnya, sel mengembang. Okey, dan kemudian meletus ataupun pecah. Okey, tadi Wani pun ada jawapan meletus tadi. Okey, jangan guna meletup. Meletus lain. Okey, tapi dalam bahasa Melayu boleh diterima pecah. Dan sel mengembang ke saiz maksimum. Sangat bagus kalau pelajar tulis saiz maksimum. Kalau sel mengembang pun dah dapat 1 markah. Okey, kat sini hemolisis ialah proses. Kalau kamu terus kata sel mengembang sahaja, kemudian pecah. Jadi 1 markah saja kat sini. Tak dapat 2 markah. Ya? So ingat kat sini hemolisis ialah proses. Kenapa dia jadi macam tu? Kerana air meresap masuk secara maksimum dan menyebabkan sel mengembang. Okay? Kalau ada soalan boleh terus tanya. Nanti teacher jawab. Okey, untuk soalan yang ketiga, jika sel tumbuhan direndam dalam larutan Q, terangkan perbezaan keadaan. Okey, kat sini keadaan antara sel darah merah dan sel tumbuhan. So, keadaan ialah sel darah merah mengecut. Ya, manakala sel tumbuhan hilang kesegahan. Ataupun tulis je tidak mengecut.
Sebab kita tahu secara amnya dia memang tidak mengecut. Okey? Kalau kamu kata plasmolisis, kat situ ialah proses. Dia dah tak jadi perbandingan. Ya? Okey, kerana apa sel darah merah mengecut? Kat sini jawapan Wani yang dekat atas tadi ya. Kerana membran plasma. Sel darah merah mempunyai membran plasma nipis. Okey. Kemudian sel tumbuhan mempunyai dinding sel sebab itu dia tidak mengecut. Clear tak kat sini? Clear. Okey, good. Tetapi jangan risau kalau kamu kata sel darah merah mengalami krenasi manakala sel tumbuhan mengalami plasmolisis. Sebab nak menerangkan sel darah merah ini mengecut dengan sel tumbuhan ini hilang kesegahan memang perlukan proses. Okey? So kamu boleh ada dua cara dekat sini iaitu kerana apa dia mengecut? Satu kerana dia nipis. Okey? Ataupun kerana apa dia mengecut? Kerana proses yang berlaku sel darah merah mengalami krenasi. Sel tumbuhan pula mengalami plasmolisis. Okey? Nampak tak tulisannya? Nampak kan? Boleh teacher pergi ke Nampak. seterusnya? Boleh ya? Pergi ke soalan yang seterusnya. Boleh. Boleh. Okey. Ataupun kalau kamu nak salin jawapan macam ni, nanti teacher bagi je slide ni. Okey? Next. Ni antara contoh-contoh soalan esei yang kamu nak kena jawab bahagian B. Bahagian B ni sebenarnya ada 20 markah yang kamu kena jawab kan. Dua soalan, pilih salah satu 20 markah. Tapi kita tak adalah nak sediakan markah penuh kat sini. Jenuh lah. Tak cukup masa. Okey, kita fokus. Terangkan bagaimana molekul air dan ion kalium diangkut ke dalam sel akar rambut. Okey, sel akar rambut ataupun sel rambut akar. Dekat sini, kita tengok ion kalium yang bulat ni dengan yang colour biru itu ialah molekul air. Okey, so serta-merta kamu kena ingat air kalium bergerak guna apa? Apa dia punya prosesnya? Apa nama prosesnya? Pengangkutan pasif. Okey. Ada jawapan lain? Ada jawapan lain? Air. Air osmosis. Okey, air osmosis. Silap. Ion kalium. Usapan berbangkit. Okey, jawapannya sebenarnya ion kalium ni, sekejap teacher pakai ni. Ion kalium ialah pengangkutan Aktif. aktif. Okey, pengangkutan aktif. Dia dipaksa masuk ke dalam sel akar rambut. Okey, kalau molekul air pula secara osmosis. Kalau dalam ion kalium ni, ingat tak dia dalam buku teks dia ada dua jenis ya, pump, ion, kalium, natrium. Pam natrium kalium. Ya. Pump, natrium, kalium. Okey, ada dua pump kalium. yang kamu nak kena fokus dekat situ Satu lagi ialah pump apa? Satu lagi pump apa? Pump proton. Okey, iaitu yang berlaku di dalam perut kita. Pump proton iaitu untuk menghasilkan asid di dalam perut untuk tindak balas protein. Okey, so pump proton ni dia akan mengepam ion hidrogen ke dalam perut kita untuk menjadikan perut kita berasid. Okey, pump kalium, natrium kalium. Okey, tukar. Ini adalah salah satu contoh yang akan mengangkut ion kalium ke dalam sel akar rambut menggunakan pump ni.
pengangkutan aktif. Right? So dekat situ bila kata explain, kamu tak boleh kata saya tahu molekul air je, saya nak terangkan 4 poin tu molekul air saja, tak nak terangkan ion kalium langsung. Tak boleh. So sebab kita akan bagi lebih sama rata. Ya, antara markah molekul air dengan ion kalium, ataupun sekurang-kurangnya ceritakan sekali satu jawapan untuk ion kalium. Siapa nak explain dia punya jawapan? Okey, tips kat sini kita tulis baris ke baris. Cikgu, mana saya tahu poin tu ada markah ke tak nak tulis baris ke baris? Okey, biasakan diri kamu bila kamu tulis, habis saja ada full stop. Next yang kamu nak tulis tu, tulis di baris yang ke bawah. Even dekat atas tu X ialah sel darah merah. Titik. Next yang kamu nak terangkan pasal sel darah merah tu, tulis dekat baris bawah. Untuk memudahkan pemeriksa mencari jawapan kamu. Okey, ni ialah tipsnya. Okay, ada siapa-siapa nak try jawab untuk soalan tadi? Saya. Cuba. Pam natrium kalium dalam sel haiwan mengepam 3 ion natrium keluar dari sel dan 2 ion kalium ke dalam sel dalam setiap kita. Ikatan fosfat dalam molekul ATP terurai secara hidrolisis untuk menghasilkan ADP dan fosfat serta membebaskan tenaga kepada pam untuk menukarkan bentuknya. 3 ion natrium dilepaskan di luar membran sel. Bentuk baharu pam mendedahkan 2 tapak aktif ke luar sel untuk terikat dengan 2 ion kalium. Fosfat dibebaskan daripada pam untuk mengembalikan pam kepada bentuk asalnya dan melepaskan 2 ion kalium ke dalam sel. Lepas tu proses A dan D diulang. Okey, ada lagi jawapan? Okey Wani, cuba tengok markahnya berapa tadi? 4. Okey, 4. So 4 markah ni, cara untuk menjawab dengan ni, Wani dekat jawapan Wani memang ada markah. Okey, ada cukup 2 markah untuk ion kalium. Tapi bagaimana ni ialah sebenarnya proses. Apa nama prosesnya? Okey, kamu belajar ada pengangkutan aktif, ada osmosis, ada resapan ringkas. Okey, dan satu lagi ialah resapan berbantu. Okey. Jadi ini ialah proses yang kamu nak kena terangkan. Kat sini ada markah. So teacher kata tadi untuk ion kalium pengangkutan aktif. Okey. So ada 2 markah lagi yang daripada Wani terangkan tadi. Okey, bagus. Cuma terlampau panjang. Kalau kita tengok kat sini 4 markah, kita cuba pendekkan. Ya. Dan kalau jawapan Wani tadi, kalau dia kata terangkan proses pengangkutan aktif ion kalium. Itu ya. Memang sepenuh-penuhnya markahnya kat situ. Okey Wani? Okey. Okey, kat sini kita tengok osmosis. Air air meresap masuk ke dalam sel rambut akar secara osmosis. Okey, ataupun water molecules diffuse into the cells by osmosis kalau dalam bahasa Inggeris. Okay, kemudian air bergerak melalui dui lapisan fosfolipid. Dekat manakah berlaku osmosis? Boleh berlaku di dui lapisan fosfolipid. Okay, pertama ialah proses. Yang kedua ialah di mana tempat berlakunya ataupun lokasinya. Okay, yang ketiga, sama ada dia perlukan tenaga ataupun tidak perlukan tenaga. Okay, dekat sini pergerakan air secara osmosis tidak memerlukan tenaga. Okay, ada pelajar yang jawab air meresap. Bila meresap, mesti ada arah pergi ke mana?
Sebab nanti pemeriksa tak tahu dia nak pergi keluar sel ke ataupun ke dalam sel. So dekat sini ke dalam sel, okey, secara osmosis melalui, dia buat satu ayat ni, dui lapisan fosfolipid dan tidak memerlukan tenaga. Berapa bangkah kamu nak bagi? Bergerak pula dia. Berapa makan nak bagi? Tulis dekat ni, komen. 1, 2, 3. Seri Iwani kata markah penuh. Fatin kata 3. Okey. Kat sini pemeriksa akan bagi dululah, belum ni lagi Secara osmosis 1 markah. Okey. Dui lapisan fosfolipid 1 markah. Kemudian tidak memerlukan tenaga 1 markah. Ini untuk osmosis. Untuk ion kalium pula, ion kalium diangkut ke dalam sel rambut akar secara pengangkutan aktif. 1 markah. Okey. So kalau kat sini, ulang sajalah kat sini kalau pengangkutan aktif, nama prosesnya, apa dia lokasinya, di mana lokasi berlakunya pengangkutan aktif anak-anak? Satu tempat sahaja tempat berlakunya pengangkutan aktif, di mana? Protein pembawa. Ya, protein pembawa. Bagus. Okey. Pengangkutan aktif berlaku di protein pembawa. Melalui protein pembawa sebab protein pembawa lah yang ada tapak pengikatan untuk mengangkut molekul tadi ke dalam. Kemudian ia memerlukan tenaga dalam bentuk ATP. Okey. So dekat sini 1 markah, 1 markah. Dekat sini akan dapat max 4 markah. Ya? So pemeriksa, bukanlah, cikgu kamulah akan tanda dulu macam ni kan. Tapi cikgu kamu tak bolehlah nak bagi markah 6. Sebab markah yang diperuntukkan ialah 4 markah. So dia akan tulis max 4 markah. So ingat tipsnya dekat sini tulis baris ke baris untuk soalan esei supaya memudahkan. Kamu pun sebenarnya bila kamu tulis secara line by line macam ni, kamu pun tak serabut. Kamu tak fikir kat mana lagi poin yang kamu tertinggal. Kan? Okay, last kali soalan. Rajah 2.2 menunjukkan racun sianida tertumpah pada rumput. Terangkan kesan racun sianida kepada pengambilan ion kalium oleh rumput. Okay. So kesan racun. Racun ni kalau kita, kalau manusia pun termakan, mati kan? Kalau makan banyak. Sama juga dengan macam tikus ke. Ya? So kat sini dia dah bagi tahu macam hint juga pada soalannya. Pengambilan ion kalium. So apa yang tidak akan berlaku? Kita tahu tadi ion kalium secara pengangkutan aktif. So apa yang tidak akan berlaku? So waktu setelah terkena racun sianida ni. Proses apa yang tak akan berlaku? Pengangkutan aktif. Ya. So hint dia kat situ ialah pengangkutan aktif tidak berlaku. Ya. So tapi ini proses yang tidak berlaku kan? Okey. Tapi kat sini kamu boleh jawab dah soalan sini. Jangan lupa jawab soalan. Pelajar selalu bila kata pengangkutan aktif tak berlaku, kat situ je dia dah tak tahu dah nak pandu kat mana. Ini soalan ni yang kamu perlu jawab. Pengambilan ion kalium ni apa yang akan terjadi? Ya. So kita tengok jawapannya.
Kenapa bila terkena racun sianida ni sebenarnya ialah dia akan mempengaruhi respirasi sel. Okey? Dia akan menghentikan penghasilan enzim respirasi. Jadi prosesnya yang berlaku ialah respirasi sel terhenti. Okey, terhenti boleh juga berkurang. Berkurang ni sebab apa? Kita tak tahu jumlah racun tu berapa banyak kan. Okay. Kalau sikit dia akan berkurang lah. Okay. Kalau terhenti maksudnya mungkin banyak lah kat situ ya. Biasanya kita akan jawab terhentilah. Kemudian apabila respirasi sel ini terhenti, maka glukosa. Glukosa ialah substrat utama di dalam respirasi. So kalau prosesnya tidak berjalan, glukosa tidak akan dioksidakan. Okey? Tidak. Kalau kamu guna terhenti, terus kata tidak boleh. Kalau kamu kata berkurang dalam jawapan kamu, tulis kurang. Tak payah buat slash-slash macam ni ya. Okey, glukosa tidak boleh dioksidakan. Ataupun glukosa kurang dioksidakan. Okay, next ialah bila glukosa tidak boleh dioksidakan, maka tiada ATP dihasilkan. Ya. Sebab respirasi ni tujuannya adalah untuk hasilkan ATP. Kalaulah respirasi terhenti, tiadalah ATP dihasilkan. Okey? Kalau respirasi berkurang, kuranglah ATP dihasilkan. Ya? Okey, next. So apa kesan kalau tiada ataupun kurang ATP dihasilkan? Kita nak relate kepada yang tadi, pengangkutan aktif. Apa yang berlaku kepada pengangkutan aktif? Pengangkutan aktif tidak dapat dijalankan. Okey. Jawapan daripada Seri Iwani tidak berlaku. Okey, kita tengok. Ya. Pengangkutan, okey, tiada respirasi berlaku ataupun tiada ATP dihasilkan. Maka tiadalah pengangkutan aktif berlaku. Okey. Kalau kurang ATP dihasilkan, maka pengangkutan aktif kurang berlaku. So, apa yang terjadi kepada ion pula? Siapa nak try? Afrin ke? Ain? Amila? Tidak dapat meresap masuk ke dalam protein pembawa. Okey, tu ke dalam sangat tu. Ion kalium tidak dapat diangkut ke dalam sel terus. Okey? Boleh. Boleh diterima. Yang penting ialah ion kalium tidak dapat diangkut lah. Okey, pengambilan ion kalium tidak berlaku ataupun macam jawapan Yana tadi, pengambil apa kata ion kalium tidak dapat diangkut pun boleh. Ke dalam terus ke dalam sel. Sebab protein pembawa itu ialah kita panggil host untuk tolong bawa ion kalium ni ke dalam sel. So dia mesti nak bergerak ke dalam sel. Okay? So ion kalium tidak dapat diangkut ke dalam sel juga boleh dijadikan markah. So dekat sini ada berapa poin? 1, 2, 3, 4, 5. So daripada 5 tadi, kalau kamu ada semua poin ni, kita akan tulis max 4 lah. Cikgu kamu akan tulis. Okay, ada apa-apa soalan? Teacher, Ya. kalau yang akhir tu, pam natrium kalium dalam sel haiwan tidak, dalam sel tidak dapat mengangkut ion kalium ke dalam? Itu menunjukkan bahawa pengangkutan aktif tidak berlaku. Boleh?
Tapi jangan salah sel haiwan lah sebab kat sini ialah sel rumput. Sel akar dia. Sel akar. Ya. Okey, ada soalan lain? Kita dah di penghujung. Okay, kalau tak ada soalan lain ataupun kalau kamu ada soalan boleh tanya dekat dalam grup Cyber Troopers kita, Biologi Cyber Troopers. Siapa yang belum ada lagi, kamu boleh minta link pada cikgu kamu. Ya. So tahniah malam ni ada 50 orang yang join kelas Biotuition. InsyaAllah kita akan adakan lagi next week. Okay, dan macam biasa cikgu-cikgu akan plan untuk berikan kamu kuis setiap hari sama ada petang ataupun malam ataupun 2 kali kuis. Dan untuk minggu hadapan ni cikgu rancangkan untuk berikan kuis soalan tingkatan 5 pula. Pelajar form 4 boleh juga jawab sebab ada kaitan apa yang kamu belajar dengan apa yang form 5 belajar sekarang sebagai pengukuhan kamu. Okay? So itu sahaja semua. Good night. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you teacher. Waalaikumsalam. Welcome. Terima kasih cikgu. Cikgu. Sama. Cikgu. Thank you, Ya. teacher. Terima kasih cikgu. Sama.